Live. Assalamualaikum, Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Haji. Boleh dengar? Kita test Boleh. suara. Oh, okey, okey. Tapi Suara kita saya, dah. suara Haji saya, okey, okey. Jelas tak suara saya? Jelas. Suara-suara Alhamdulillah. Syukur kita tunggu janji kita ini. Okeylah. Kita test dulu, tengok position dulu. Sambil-sambil tu kawan-kawan kalau ada yang free jangan lepas peluang ni. Kita bersama anak muda ni. Tuan Jun Faisal nanti Haji perkenalkan dengan ada yang dah masuk. Okey, Pradik, thank you. Share Pradik. Share biar kita bercerita soal memeluk emosi hari ni. Kawan. Jangan nangis sudahlah. Thank you Pradik Ting Hau ni anak murid Haji. Tolong share. Okey. Ini istilah ni Tuan Haji dicadangkan oleh doktor pengarah sendiri ni. Bila dia baca daripada berita daripada JAKIM tu, yang berita berkenaan dengan perkhidmatan telekonseling memeluk emosi. Jadi bila dia baca tu, doktor pengarah ni dia baca JAKIM dan dia sangat sukalah dengan istilah tu. Guru pengarah memang dipeluk emosinya. Ini peranan konseling. Dari situlah istilah ni kami pun gunakan. Cantik. Jadi siapa kawan-kawan yang masuk tengok kita punya live hari ni bertuah sebab yang kita nak bicara hari ni tentang memeluk emosi. Bukan sebarangan peluk ni. Emosi je. Ya je. Kasih tahu kawan-kawan. Masuk. Okey, kawan-kawan yang dah masuk tolong share ya. Supaya ramai dapat manfaat. Assalamualaikum Cik Mak Yaakob. Alhamdulillah. Cik Mak Yaakob, terima kasih. Ini Melaka ni, orang Melaka. Melaka apa khabar? Jauhnya dari Melaka je. Ya, jauh. Ini pahlawan. Bagus. Cik Muhammad tolong bersama. Nanti tolong beri pandangan juga tentang nak peluk emosi. Khusus untuk pendidik hari ni, guru-guru. Sebab hari ni Haji bersama dengan kaunselor pendidikan negeri ni. Kebetulan lagi hari guru ni lagi berapa hari ni? 16 Mei. Oh, hari guru akan tetap dilaksanakan. Tidaklah. Ditangguh dulu semua ni. Okey. Kalau belum lagi selesai PKP kena tangguh dah tu kan? Tangguhlah tu. Mungkin perhimpunan bulanan, perhimpunan yang melibatkan ramai itu kan tidak disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi itu nanti macam atau buat dekat sambutan tapi online semua. Itu tak ada sentuhan kan? Kurang dia punya feel. Tunggu. Okey. Okey. Tuan JP, tolong share. Share pada kawan-kawan. Share pada kawan-kawan. Yang berkenaan dengan memeluk emosi lah kan? Okey, share pada kawan-kawan kita. Kawan-kawan kaunselor semua share. Okey, terima kasih Tuan Haji. Semua rakan-rakan kaunselor pendidikan yang mungkin kita belum mula resmi lagi ni. Suruh kawan-kawan share Facebook je. Suruh dia share ni, share Facebook kawan-kawan. Share. Kita belum apa lagi. Baik, kita suruh share pada kawan-kawan. Tuan-tuan, join dan minta share pada kawan-kawan. Hari ni kita nak bicara soal nak peluk emosi ni. Bukan senang ni. Haji bawa anak muda pakar ni. Nanti Haji perkenalkan. InsyaAllah. Share. Terima kasih Syarifuddin ni Tuan Haji. Terima kasih Syarifuddin Kamar Saman. Terima kasih. Nanti berikan pandangan juga nak peluk emosi dengan jarak jauh ni. Bukan senang. Terima kasih. Tolong share. Terima kasih yang join Haji. Terima kasih.
Saya keluar Ha. sekejap. Nanti saya masuk Sekejap. balik. Okey. Haji tunggu. Pergilah. Okay. Sambil Haji share ni. Pergilah. Okey. Kita tunggu Jun Faisal sedia. Nanti dia masuk balik. Jadi tolong share kawan-kawan. Hari ini Haji bersama dengan seorang anak muda, kaunselor pendidikan negeri. Kita akan bincang tajuk yang menarik iaitu nak memeluk emosi warga pendidik sempena berada dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, duduk kat rumah, dah sebulan lebih tak pergi sekolah, guru-guru tak mengajar, ada pula yang kena mengajar online kan, tapi ada yang belum bersedia, bukan semua guru mahir kan, apa saya nak belajar, mungkin dah stres juga, jadi kita akan bicara-bicara dengan kaunselor kita. InsyaAllah. Terima kasih. Sekejap lagi kita akan line, tunggu okay, dah ready? Halo. Tak dengar suara? Halo JP, sekarang tak dengar suara? JP dengar suara Haji? Tak dengar lah, Haji tak dengar suara. Suara JP Haji tak dengar. Okay, halo. Okay, hello Jay. Sekejap. Boleh. Halo, testing suara. Wah. Suara saya ni, kenapa sedang mute Okay. ni? Boleh? Nanti. Halo. Halo JP. Halo. Tak dengar pula suara JP sekarang ni. Halo JP. Halo. Halo JP. Halo. Tak dengar suara JP lah. Halo JP. Hello Jay. Okay, sekarang dengar? Boleh dengar. Okay. You ubah setting apa? Tidak tahu saya. Ni dengar Jay. Sekarang dengar, tapi ada you ubah, ada you ada ubah apa-apa? Di sini tiada. Sekejap. Okay. Halo? Sekarang tak dengar suara you. Sekejap. Cuba JP keluar balik. You punya mic tak connect ke? Halo? JP? Ya Jay. Tak nampak Boleh gambar dengar, you. Suara Okay, dengar okay. tapi rupa you tak nampak. Mana kamera you? Okay. Ni. Tak nampak.
Tiada muka saya. Okey, kejap lagi ya. Tadi okey, you ubah apa? Saya keluar tadi lift, lepas tu dengar suara. Ada je. Ada Sekarang nampak tak ada suara? rupa. Suara Okey, ada. saya enter. You kena masuk balik lah. Your mic is muted. Halo. Dengar. Hello je. Halo. Halo. Masuk balik, you start balik. Halo. Mic you tak connect. Mic. Faisal punya mic tak connect tu. Tak apa, minta maaf tuan-tuan. Saya punya case ada problem sikit. Nanti boleh masuk balik. Hari ini kami akan bincang tentang memeluk emosi warga pendidikan. Haji punya jemputan hari ni lah Cik Tun Faisal ya. Dia ada problem dia punya handphone barangkali. Nanti kita tunggu Okay, sementara tu kawan-kawan, sahabat boleh share pada kawan-kawan ya. Kita tunggu JP masuk balik. Mudah-mudahan berjaya. Okey. Ada je dengar suara. Tak, okey, cantik dah. Okey, gambar pun dah ada. Tadi Faisal ada salah connect apa tu. Okey, tarik nafas. Kita ready ya. Kita boleh mula ya? Boleh ya? Boleh. Baik. Assalamualaikum Tuan JP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ni? Alhamdulillah. Terima kasih je masih panggil JP, masih panggil JP tu okeylah. Mestilah nama manja tu JP Itu gelaran tu Tuan Haji yang bagi dulu tu masa bersama-sama dulu. Okey, baik. Haji nak perkenalkan dulu. Okey, tuan-tuan dan puan, sahabat yang bersama dengan live Haji, tolong share. Kita nak bicara soal perkara penting selama kita berada dalam PKP, khususnya untuk warga pendidik dan khususnya pula untuk di Sabah. Sebab Haji sekarang bersama inilah dia, kaunselor muda Tuan Chun Faisal. Okey. Kaunselor pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Okey. Terima kasih kerana sudi terima jemputan dalam bicara motivasi dalam live bersama Haji Mokhtar. Si Armok. Terima kasih. Terima kasih okay. Tuan Haji pelawannya. Okey. Selamat datang kepada kawan-kawan kita. Ada Tuan Syarifuddin, dah ada Linda pun ikut. Kaunselor kita di mana tu? Puan Linda. Lupa dah. Linda Tambunan. Terima kasih Linda. Alizan Kudat pun masuk. Terima kasih. Nanti tanyalah soalan-soalan untuk dijelaskan oleh. Okey. Baik, JP. Ya, J. Kita sudah hampir sebulan. Fasa 1, fasa 2, fasa 3, sekarang berada dalam fasa keempat dan fasa terbaru pula dipanggil PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, kan? Ya, betul. Jadi sudah hampir sebulan lebih. Kita dapati Haji sendiri terlibat dengan telecounseling sebagai kaunselor sukarelawan. Faisal pun sama. Bulan minggu pertama macam okey kan? Minggu kedua sudah mula ada kawan-kawan kaunselor yang sudah terima panggilan melalui talian kasih telecounseling
Maknanya mereka tu sudah mula ada yang gelisah, yang stres. Kerana maklumlah selama ini duduk, pergi kerja, pergi berniaga, jumpa kawan, lepak-lepak. Sekarang duduk kat rumah, buat kerja dari rumah. Kebiasaan berubah. Jadi Haji nak dengar pandangan apa pasal khususlah guru-guru juga pun terpaksa duduk kat rumah, dah sebulan lebih tak pergi sekolah. So bagaimana suasana guru-guru kita terkesan dengan PKP ni? Sila Faisal. Okey. Terima kasih Ji. Di kalangan guru-guru kita ni dia ramai yang menghubungi konselor juga. Dia mungkin tidak melalui talian kasih yang disediakan oleh lembaga konselor Malaysia ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia tu yang 1599. Mereka ini terus menghubungi rakan-rakan konselor pendidikan di daerah. Walaupun pada masa yang sama Jabatan Pendidikan juga menyediakan perkhidmatan telekonseling ini melalui satu talian di Jabatan Pendidikan, tapi mereka ini lebih gemar untuk berinteraksi terus dengan rakan-rakan konselor pendidikan yang ada di daerah. Antara isu-isunya kalau boleh dikongsi tanpa menyebut lokasi dan juga nama, kan Tuan Haji, ada rakan-rakan jaga etika kita. Ada rakan guru kita ni, dia kerisauannya pada pada permulaan PKP itu, apabila ada ahli keluarga yang sakit, mereka ini tidak keluarga ini ke hospital sebab takut jangkitan dan juga takut walaupun demam biasa itu nanti ditahan di hospital. Apatah lagi kalau yang sakit itu adalah orang-orang yang macam berusia lebih dari 60 tahun ataupun kanak-kanak. Dan pada masa itu mereka mau bawa ke klinik pun rasa takut, sehingga ada yang memilih untuk buat rawatan tradisional bagi macam kalau demam tu kebahkan dengan air sejuk dan lebih suka beli Panadol. Sampai macam tu yang diluarkan rakan-rakan kita. Kemudian kemudian pada awal-awal itu juga ramai di kalangan rakan-rakan kita, rakan-rakan guru ini yang ahli saudara mereka terlibat COVID positif. Jadi secara otomatik mereka ini juga bila keluarga ataupun rakan-rakan di tempat kerja ni COVID positif, jadi mereka ini dikenal pasti sebagai kontak rapat. Jadi kena kuarantin lah pula. Bila kena kuarantin ini, kisah benarnya, Faisal, kisah benarnya ada di kalangan warga pendidik, ahli keluarga mereka terkena COVID, demam COVID ni 19. Ada memang ada warga di kalangan warga pendidik. Sama ada mereka sendiri ataupun anak-anak. Tapi kebanyakannya guru-guru pun ada yang kena. Guru-guru pun ada juga. Tapi alhamdulillah alhamdulillah setakat ini semuanya sudah sembuh lah. Alhamdulillah. Yang disahkan positif itu. Jadi apabila mereka ini dikuarantin sama ada positif ataupun sebab ada kontak dengan individu yang disahkan positif ini, jadi di situ mulalah bercerita dengan kawan-kawan. Alhamdulillah mereka memilih konselor sebagai kawan untuk bercerita ni. Syukur. Bercerita risau tentang risau dia betulkah bekalan beras habis. Berita ni ada yang tak betul. Berita sebab yang dia boleh ikut cuma melalui telefon dan juga telefon sajalah. Yalah kalau pedalaman. Kalau yang di pedalaman tu setakat ini kalau dia di pedalaman tu dia tiada yang yang beritahu tentang masalah di kuarantin dan dorang risau ni. Tapi macam di bandar-bandar ni dorang risau sebab dunia dorang cuma daripada tingkap itu, dorang nampak apa yang berlaku di luar, di tempat sebenar tu dorang tidak tahu. Di supermarket betulkah tutup, betulkah beras habis. Itu antara kerisauan dorang lah. Dan juga risau itu peringkat awal tu ya. Masa peringkat awal. Kemudian bila sudah di kuarantin ni, macam-macam lah datang dia punya perasaan tu, betulkah aku ni positif. Macam itulah kerisauan-kerisauan yang diadu kepada rakan-rakan konselor kita. Tahniah. Terima kasih. Dan Haji sebagai mantan yang bertugas di Jabatan Pendidikan,
pernah jadi di sektor psikologi dan kaunseling, dan masih Ya, ingat betul je. bersama Faisal. Terima kasih banyak sebab selama Faisal bersama Haji sebagai ketua sektor psikologi kaunseling JPN Sabah, Faisal bantu Haji yang terbaik. Haji gembira sangat. InsyaAllah. Jadi Haji nak ucapkan dari kesempatan ni, nak ucapkan tahniah dan syabas khususnya kepada pengarah pendidikan Sabah kita. Memang pengarah kita memang orang yang sangat prihatin dengan warga ini. Dia memang orang yang berjiwa penyayang. Macam ibu. Macam ibu. Masya Allah. Sebab Haji ingat lagi waktu Haji masih lagi bertugas, waktu tu pengarah jadi ketua Nazir tu. Dia pernah jemput Haji untuk bagi program untuk Nazir-Nazir. Bermakna dia memang faham, dia memang tahu pentingnya khidmat kaunseling ini. Betul lah. Jadi tahniah kepada semua warga pendidik, pegawai-pegawai di jabatan, timbalan pengarah ke apa. Haji pun tak faham dah sistem kan nama-nama jabatan tu. Yang penting nanti sampaikan, Haji nak sampaikan salam pada semua warga pendidik, pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang telah melaksanakan tugas terbaik, dan khususnya kepada sektor psikologi kaunseling lah tempat JP bertugas. Sampaikan salam pada ketua Tuan Haji. Jadi tahniah, maknanya kaunselor jabatan telah bersedia, telah bantu rakan-rakan orang kampung, masyarakat di seluruh Sabah, khususnya melalui kaunselor-kaunselor daerah Kaunselor daerah lah yang banyak bantu ni, memang kaunselor daerah lah Tuan Haji. Okey, tahniah semua kawan-kawan di kaunselor daerah. Teruskan khidmat yang baik. Mestilah dia takkan nak cari talian kasih. Mestilah dia cari guru-guru, cari kaunselor pendidik. Begitu. Baik, apa lagi program yang telah dibuat? Yang berkenaan dengan kaunselor pendidikan, yang itulah yang saya mau cerita tadi itu. Saya tidak ceritakan tentang ada talian tu lah, saya tidak cerita detail kan. Ya. Ini yang pendidikan punya lah. Okey, tajuk kita hari ini memeluk emosi warga pendidikan yang terkesan akibat PKP, stay at home, buat apa pun di rumah, tak pergi sekolah, dah lama tak mengajar, tak jumpa murid-murid, dah rindu, tapi dalam masa yang sama guru-guru mesti bersedia era baru pendidikan, iaitu kena juga buat kelas online daripada rumah. Adakah guru-guru kita bersedia? Guru-guru kita bersedia ni pernah dibincangkan lagi di peringkat di sini ni tentang kesediaan guru mengajar ini. Kesediaan guru mengajar ini, sebab pihak jabatan ini dia percayalah Tuan Haji. Secara peribadi saya juga memandang guru-guru ini bersedia, walaupun disuruh mengajar secara bersedia ataupun online ini bersedia. Walau bagaimanapun cara kaedah pengajaran itu mungkin ada sedikit kekangan lah, ada sedikit perbezaan sehingga menimbulkan tekanan di kalangan guru-guru. Kalau kita tengok dari konteks guru ini, dia menyampaikan pengajaran itu satu hal. Tapi apabila dia mula sudah menuntut untuk kerja tugasan-tugasan itu dikembalikan kepada guru. Sebab guru kita ni pun ada dia punya KPI, dia hantar kerja mesti ada dia hantar dibagi balik, sebab dia tugasan dia mesti diperiksa kertas-kertas tu kan. Jadi bila ke tahap ibu bapa ataupun murid ini ada kekangan pula untuk menghantar semula kerja-kerja tu, di situ dia macam dalam grup pun dia post mana-mana murid yang belum lagi hantar soalan, hantar jawapan sila hantar sebelum tarikh ni. Kita faham dia stres kepada guru. Faham. Guru mungkin bersedia, tapi keluarga, ibu bapa, anak-anak mereka tak bersedia nak guna online tu. Jadi kita faham, tak apa. Yang penting di pihak guru-guru semua bersedia, dan Haji yakin dan Haji tahu sebab kawan-kawan Haji pun ramai guru yang mana menjadi guru kepada anak-anak Haji nampak tu mereka buat online, mereka meeting online. Tahniah, Haji tak risau. Tapi kita di Sabah pastilah di kampung tak ada internet, macam mana budak nak hantar jawapan melalui online semua tu. Ini cabaran kita di Sabah. Tak apa. Faisal, Puan Linda kirim salam ni. Selamat pagi Tuan Haji dan JP. Okey.
Apa khabar Linda sekarang? Linda makin mantap badan ke? Ada slim? Mungkin Linda jawablah. Terima kasih Alina. Jangan sakit badan lah begitu Linda. Dia orang yang sukan selalu main badminton. Mungkin PKP ini ada guru yang mengadu dia sakit-sakit badan Tuan Haji. Tidak dapat keluar rumah. Pasal datang. Betul. Jadi Linda ni lari turun tangga naik tangga lah. Turun tangga naik tangga keliling rumah lah. Orang-orang sukan ni lah sengsara sikit. Stres Okey, baik JP. Tadi balik kepada sihat. Linda kata sihat, alhamdulillah. Nanti kita bawa kawan-kawan kita live sama-sama ramai-ramai. Siapa yang setuju nanti. Okey. Terima kasih Mainin, terima kasih. Okey. Berbalik kepada tadi. Saya sebut ada di kalangan guru juga kena wabak ini, keluarga dan mereka semuanya sudah sembuh kembali. Tetapi ada ketakutan, ada kebimbangan tentang walaupun sudah sihat, masih bimbang, masih risau takut wabak ini menular kepada keluarga. Dan apa nasihat dan pesanan kepada kawan-kawan kita guru yang sudah sihat, sudah berada di rumah sekarang supaya mereka tak risau lagi? Okey, kerisauan untuk menjaga menjangkiti orang lain itu Tuan Haji, saya nampak mereka sudah boleh belajarlah bagaimana cara mengawal supaya tidak terjangkit dengan orang lain, buat penjarakan sosial kalau dalam rumah. Dalam rumah itu janganlah macam kalau sebelum ini dialah yang tukang masak utama di rumah tu, mungkin boleh turunkan kuasa itu kepada orang lain. Gitu. Tapi kerisauan yang lebih sekarang ini pada selepas mereka sembuh ini adalah sudah pasti mereka ini di kuarantin. Jadi kerisauannya di kuarantin di rumah kan di hospital? Di rumah sudah. Di rumah lah. Lagi dan di kuarantin di rumah ini dalam tempoh masa 2 minggu selepas keluar itu tidak digalakkan lagi, masih lagi tidak digalakkan untuk membuat kontak dengan orang-orang di dalam rumah. Kerisauannya bukannya lagi tentang menjangkitkan kepada orang lain, tapi bagaimana untuk orang di dalam rumah. Jadi rumah sendiri. Jadi pengurusan itulah yang keluarga itulah yang akan menyebabkan stres kepada rakan-rakan guru kita sekarang ini pula. Yang saya nampak lah. Betul. Cuma untuk kawan-kawan kita, Faisal pun bagi tahu kawan-kawan, kaunselor kita seluruh daerah, bagi tahu rakan-rakan kita yang terlibat, yang sudah sembuh, yang kena kuarantin kat rumah, bagi tahu bahawa pakar perubatan, doktor-doktor sudah beri jaminan. Sesiapa pun yang sudah terjangkit dengan wabak dan sudah disah sembuh dan memang sudah dibenarkan pulang ke rumah, kuarantin di rumah, sah, dia tidak akan menjangkiti orang lain. Itu kena beri keyakinan, tapi masing-masing bimbang kan, tapi kena beri keyakinan. Memang sebab jangkitan virus tidak lagi berjangkit sebab dia sudah tidak ada virus itu dan tidak akan berjangkit lagi. Yang kalau nak jangkit ni kalau dia keluar, keluarga yang lain keluar dengan kontak yang lain, kalau kontak keluarga yang sudah sembuh memang tidak akan berjangkit. Tapi betul, cantik cadangan Faisal tadi yang supaya bagilah tugas masak ke yang untuk yang lain kepada keluarga yang lain lah, dia berehat lah, bagus. Beri kepercayaan kepada orang lain lah maksudnya Tuan Haji. Sampai bila mau harap-harap tu anak tu. Okey je. Ngam lah. Ini pun antara hikmah berlakunya PKP, bukan? Ya betul. Kalau selama ini bangun pagi, masing-masing pergi kerja, masing-masing pergi sekolah, petang baru balik, malam pun masing-masing ada urusan kerja, masing-masing bercakap pun ala kadar lah kan. Tapi sekarang masanya semua di rumah, maka cikgu-cikgu yang di rumah yang sakit tadi pun, inilah masanya bagi peluang. Kalau cikgu wanita nak suruh suami masak, maknanya sekarang inilah membantu tolong-menolong mesti dipraktikkan dalam keluarga. Ada kawan saya buat lawak dia kata dia sudah 1 bulan lebih tidak telefon isteri dia. Isteri di mana? Isteri satu rumah di mana? Diorang satu rumah.
Dia buat lawak. Itu dia nakal tu. Maknanya tak apalah, pura-pura lah telefon WhatsApp bini bilik kat atas, dia kat bawah, lepas tu dia berlari naik tangga pergi jumpa bini. Itu okey, itu okey. Okey. Dari segi kebajikan guru-guru yang terperangkap, ada tak JPN bincang, ada tak guru-guru yang terperangkap yang memang terperangkap, maksudnya sebelum PKP dia berada di satu tempat di daerah mana, lepas tu bila PKP terperangkap tak boleh balik, dan mereka pun tak dapat nak dari segi keperluan hidup lah, makan minumnya, keperluan hidup lah. Ada tak guru-guru yang terlibat juga? Okey, yang paling terperangkap lah, yang teruknya di setakat ini, ada rakan-rakan guru kita yang sebelum PKP itu mereka berada di luar negara. Sama ada melancong ataupun balik kampung di luar negara, berjumpa dengan saudara-saudara. Jadi selepas PKP dilaksanakan, ada yang terperangkaplah stranded, dan memang pihak jabatan melalui Kementerian Pendidikan sentiasa berhubung dengan kedutaan. Yang itu memang sangat dijagalah. Ada beberapa dikenal pasti, dan juga kalau yang terperangkap di dalam negara ini, sehingga menyebabkan kesukaran. Yang itu adalah kes-kes yang dilaporkan dan sudah diambil tindakan. Memang diambil tindakan. Alhamdulillah. Tahniah Jabatan Pendidikan semua. Sentiasa Haji punya kawan yang dulu pernah di Sabah tapi bukan pendidik, dia pun motivated ni. Dr. Sulaiman. Sulaiman. Kalau ni Haji pernah berduet dengan dia buat program-program ceramah. Terima kasih doktor kerana melihat. Dr. Sulaiman ini orang hebat ni. Kalau tidak silap dia dengan lembaga hasil ni. Hebat. Terima kasih Tuan Haji Sulaiman. Dr. Sulaiman sihat ya. Terima kasih kerana join. Berikan sedikit input doktor, pesanan kepada rakan-rakan yang terkesan dengan PKP ni. Betul. Terima kasih doktor dan kawan-kawan yang lain. Tuan Fuad, terima kasih kerana ikut live. Tolong share my name. Bagus share. Baik, Faisal sebagai kaunselor. Kalau orang lain bolehlah nasihat macam biasa. Kau duduk saja bar rumah, janganlah kau keluar itu, kan? Makan saja apa yang ada di rumah itu, kan? Itu kalau kita orang kampung biasa bolehlah cakap begitu. Tapi kisah benarnya, kalau sudah sebulan ni, minggu pun geng-geng yang tak keluar lepak, dah boring, dah stres, apalagi geng-geng yang memang suka malam-malam dia tarik perkara canai. Ngeteh ngopi ni, kan? Memang stres. Jadi kalau kita sekadar cakap, dah apalah kau minum saja kopi di rumah, kasi habis siapa punya kopi tu. Tak bolehlah cakap begitu, kan? Jadi sebagai kaunselor, sekarang Faisal beri pandangan dan nasihat kepada kawan-kawan kita yang memang stres, tak boleh lepak, tak boleh jumpa kawan-kawan, dari segi psikologi. Tolong Faisal. Dari segi sikit sajalah Tuan Haji, sebab kita ini kalau daripada kebiasaan kita sudah tidak dapat buat, jadi kita kena sentiasa memikirkan apa yang what next lah. Jangan putus asa, jangan sampai satu ke tahap itu saya tidak tahu apa sudah mau buat. Sebab mau buat ini, apa yang saya suka ini tidak boleh buat. Jadi bolehlah. Yang penting kita sentiasa merancang lah apa yang kita mau buat, sama ada di rumah besok, ataupun kita merancang apa yang kita mau buat selepas habis PKP nanti. Ya. Jangan berserah. Jangan mengalah lah. Jangan orang kata new norm ini, benda-benda baru ini, jadi kita bersedialah untuk buat benda-benda baru. Mungkin sebelum ini kita tidak pernah buat tempahan online. Tempahan online sampai ke rumah ni sekarang ni. Kalau macam Shopee ke Lazada, apalagi yang bukan saya mau promote ni cuma mau kasih tahu. Bagus. Ini maklumat penting kan. Mesti. Diorang akan hantar sampai ke rumah ni kalau buat ni pembelian online. Tapi melibatkan pembelian online ini kena hati-hati jugalah, pilih saluran yang pembayaran apa yang sampai ada juga berlaku penipuan ada juga. Sekarang ramai yang mengintai kita ni. Dia tahu banyak duit dalam akaun sebab tidak digunakan. Biasalah, di mana-mana pun
dalam dunia ni, kalau kita buat baik pun apa semua, yang jahat tu tetap mengintai peluang. Kan dalam kehidupan pun setan memang tak akan berhenti tu, setan. Agak-agak tak adalah manusia jadi setan. Agak-agak tak adalah okey. Okey, ni nak tanya ni Faisal. Ya. Linda ada tulis ni, dengar. Linda ada tulis ni. Tapi Haji tak faham. Linda kata perasaan menjadi PUI memang satu perasaan yang sukar untuk digambarkan dengan kata-kata. Diharapkan guru yang pernah menjadi PUI akan dapat lebih tenang selepas bebas kuarantin. Maaf cakap, Haji tak apa maksud PUI itu? Person under investigation, orang yang disyaki lah. Patutlah Linda cakap orang putih bang. Dah lah cakap orang putih. Dia singkat-singkatan lagi. Mana lagi faham, sudah pension ni. Okey, terima kasih Linda. So tuan-tuan dan puan, betul. Ini dengar nasihat kaunselor Linda di Tambunan. Kaunselor daerah Jabatan Pelajar di Tambunan. Orang Tambunan tolong cari Linda. Linda ketawa, jangan kasi malu Haji bang. Linda ketawa. Okey, dengar pesanan kaunselor Linda ini. Sesiapa pun sebagai personal under investigation. Orang yang syaki lah. Okey, dia syaki. Mau cakap sama orang kampung di Linda, siapa-siapa yang disyaki kena wabak COVID ni, orang putih bilang person under investigation ni memang satu perasaan yang sukar untuk digambarkan dengan kata-kata. Benar kata kaunselor Linda. Diharapkan khusus untuk guru-guru yang pernah menjadi PUI, yang pernah menjadi orang yang disyaki kena wabak ini akan dapat lebih tenang selepas bebas kuarantin. Ini benar. Itu yang Haji sebut tadi. Kalau sudah selesai, sudah bebas, duduk kat rumah, bagi tahu ahli keluarga, sentuhlah dia. Peluklah dia, tak apa sebab tak akan berjangkit lagi. Cuma kita kekalkanlah jarak, jangan terlampau cuci tangan selalu seperti biasa. Pukul okey, baik, bagus. Jam 4 je, ada saja berita tentang kematian tu. Itu yang makin lagi orang berita kematian disebabkan COVID tu. Jadi semakin lagi orang makin lagi risau. Betul. Yang Haji tak berapa setuju, ada juga netizen yang upload video bagaimana orang yang COVID tu yang keluar kahaknya, itu menakutkan lah. Patut benda-benda tu tak payah keluar lah. Okay? Tak apalah, manusia memang begitu. Sebab itu perlu ada kaunselor. Okey. Terima kasih Ju. Kita punya staff dulu masih staff. Juriana. Ju Zulkifli. Juriana. Terima kasih. Masih terima kasih kerana ikut join live. Pipi di Kota Kinabalu sekarang. Di Kota Kinabalu. Okey. Terima kasih Ustazah Sai ni. Allah nama mereka ni. Ustazah Saidah ke? Ni Haji hormat, Haji suka Ustazah ini. Haji sayang dulu. Kan dia selalu cari juru acara. Dia pandai cakap Arab, dia pandai cakap Melayu. Mudah-mudahan. Kirim salam kalau jumpa. Terima kasih Ustazah kerana join. Okay, nanti Ustazah, kalau Ustazah ada masa kita live dengan Haji. Kita bercakap soal agama lah. Soal Ramadan. Okey, Faisal. Ya, Haji. Haji dalam melayani klien-klien Haji juga, sebab kita bertugas juga. Haji ada terima kes-kes yang berkaitan dengan penderaan rumah tangga. Kisah benarnya, Haji baru dapat 2 kes terbaru, isteri yang kena dera emosinya di rumah, bergaduh dengan suami, dalam masa yang sama duduk pula bersama mertua perempuan yang hubungan isteri dengan mertua tak berapa baik, masak tak sedap kena tegur, anak nangis buat kacau kena tegur, dia sangat terseksa. Dan suami pula jenis yang tak pandai nak atur, lagilah tertekan seolah-olah menyebelahi mak dia saja. Ini sedang berlaku. Dan ternyata dalam statistik telecounseling talian kasih, banyak kes rumah tangga berlaku. Kita ingat, kita harap bila duduk ramai-ramai kat rumah, siang malam jumpa, banyak kali peluk, banyak kali cium, tak gaduh. Rupanya bergaduh pula dia orang ni. So apa nasihat tuan kaunselor? Berkenaan dengan itulah,
Peluang kan orang kata ni hikmah PKP ni peluang untuk berinteraksi, buat ibadat sama-sama, makan sama-sama. Tapi rupanya bila lebih kerap bersama-sama ni, saya tidak pastilah sama ada penderaan emosi si isteri tadi tu dia sudah bermula langsung lama, ataupun semasa PKP ini saja baru dia berlaku, baru dia rasa. Saya tidak pasti yang itu. Betul Faisal tanya begitu. Kita percaya memang hubungan ini sudah lama lah. Cuma bila PKP terkongkong tak boleh keluar. Terkeluarlah lagi lah. Kalau sebelum PKP, kalau bergaduh, lari balik rumah ibu bapa. Boleh keluar lah. Sekarang ni kalau lari kena tangkap polis. Tak boleh lari. Jadi memendam rasa. Jadi tapi syukur bila orang begini dan suami pula tak membantu, dia cari kaunselor, kita tenangkan emosi mereka. At least dia boleh kawal. Paling tidak pun Haji cakap apa? Okey, tenang, jaga diri, atur keluarga, atur anak-anak. Kalau suami nak makan, masak makan. Tak nak makan, makanlah mana yang ada. Tapi kalau kena marah, senyum-senyum sajalah. Mertua marah pun senyum-senyum sajalah. Jangan dilawan. Kasih tenang hati. Nanti bila dah selesai PKP, baru kita bicara, Haji cakap. Okey, teruskan. Apa nasihat Faisal? Berkenaan dengan itu, yang mentua ni saya nampak orang lebih suka kita ikut dia punya cara lah, sebab dia seorang yang tua kan. Dia lebih tua daripada isteri tadi. Mungkin buat masa ini dalam tempoh PKP ini sajalah. Kalau dia mau teruskan, tiada masalah sampai bila-bila. Ikut rentak apa yang dimau oleh mentua tu. Apa yang mentua tu mau. Dan berdasarkan pemerhatian dia. Tapi tidak salah juga kalau isteri tadi bertanya kepada suami, mohon bantuan kepada kami, tolong tanya kepada ibu mau saya yang jenis macam mana. Bincang. Itu ayatnya je, perkataannya. Yalah, itulah kita harap suami sebagai ketua keluarga kena ambil peranan. Kau kahwin, kau bawa bini tinggal sama rumah dengan mertua. Lepas kau biar mertua cakap macam-macam sama bini kau. Itu salah besar itu. Tidak menahan. Tidak boleh. Jadi suami nak ambil tanggungjawab. Kalau isteri perbuat benda yang tak sesuai, tak elok, bincang, bimbing dan cakap dengan ibu, izinkan, benarkan, beri peluang kepada isteri untuk berubah, untuk adapt dalam keluarga baru. Sebab dia selama ini duduk dalam keluarga dengan mak bapak dia tak sama didikan dengan mak bapak kita. Betul. Kalau bahasa kasar Haji nak sebut, kalau orang yang terlibat ni, suami yang terlibat ni dengar, Haji nak cakap, kalau isteri kita tu jenis yang melawan, berani, dia boleh cakap. Dia cakap macam mana? Memanglah bah, aku kahwin sama kau setelah umur aku 25-26 tahun. Memanglah bah aku masak cara mamak bapak aku yang ajar, bukan cara mamak kau yang ajar. Dia boleh jawab begitu. Kan? Tapi isteri tak jawab begitu. Berilah peluang. Setakat ini dia belum jawab begitu lagi kan, Je? Sampai masa dia akan cakap tu. Kan tak bagus begitu. Jadi suami perlu main peranan. Dan ada satu kes ini yang Haji nak sebut juga. Kahwin dengan isteri janda, anak satu. Bermakna beranak tiri lah. Sebelum kahwin, sebab Haji tanya klien Haji yang perempuan, sebelum kahwin sudah bincang, dia boleh terima anak, dia akan jaga saya. Inilah manusia-manusia laki-laki yang tak baik ni. Kita laki-laki baik, kawan-kawan kita yang baik tak apalah. Ini laki-laki yang tak baik ni. Bukan main lagi, terpikat dengan janda, anak satu, maka berjanji, aku akan jaga anak tu macam anak aku sendiri. Kerana nak pikat isteri. Kisah benar, setelah berkahwin, duduk serumah, anak pula jadi mangsa dera. Ini kisah yang Haji sedang atur juga. Bayangkan, anak makan kerupuk ke, kalau tak minta ke, bersepah sikit, kena dera. Ini dah tak betul. Yalah, anak tu maksudnya kecil lagi lah ni kan? Kecil lagi lah, masih lagi belum sekolah lagi, masih bermain, nak makan, kerupuk dia makan saja. Bersepah lah, anak begitulah. Jadi, suami ini hanya topeng. Ini Haji selalu cakapnya pakai topeng tu. Waktu nak memikat dia pakai topeng cantik, mengalahkan ustaz.
mengalahkan ustazah. Yang ni laki-laki ustaz lah. Yang bini ni okey, boleh terima. Tapi okey, apa pesanan kaunselor Faisal pada kes-kes suami yang mendera isteri seperti ini? Faisal cakap direct seolah-olah kita sedang bercakap dengan dia. Pesan juga sama ibu tadi, ibu-ibu mertua yang begitu. Pesan. Untuk yang suami tadi tu saya mau tanya dululah dia sebelum itu tanya dia apa tujuan dia kahwin dululah, apa tujuan dia kahwin. Okey, tapi mungkin itu cuma bunga-bunga sajalah, mau tahu mau berkenalan dengan dia. Tapi kalau pesanan untuk suami sebegini ni, dia bagi tahu dia tanggungjawab itu jatuh kepada suami. Itu dia kena tahulah baik buruk keluarga tu kepada suami selagi dia masih ada. Jadi kalau apa-apa yang berlaku dengan anak itu pada masa akan datang, walaupun anak tirinya, dia akan dirujuk pula kepada suami. Itu di bawah tanggungjawabnya. Dia yang mau menjadi suami, jadi bapa, dan jangan dia pandang remeh lah, walaupun dia cuma cinta, aku cintakan ibunya. Anak itu juga jawab. Cantik. Jadi dengar suami-suami yang begitu lakunya, dengar kaunselor Faisal pesan, ambil tanggungjawab. Sebab tanggungjawab ini bukan di dunia saja. Anak tiri sudah menjadi tanggungjawab dia. Apa yang berlaku pada isteri dan anak tiri ini tanggungjawab suami yang ada sekarang. Jangan main-main dengan soal kehidupan ini. Baik. Bahasa kasar kalau Haji nak tambah, bahasa kasar Haji nak tambah. Kalau kau sudah tidak suka, jangan dera bini dan anak tiri. Kau pasti cerai dia, hantar mamak dia bagus-bagus. Sebab bini yang jadi klien pun balik. Kalau saya mau boleh lari sekarang, saya minta cerai je. Begitu sekali, Bang. Tapi kita nasihatkan yang jadi suami ni, atur dengan baik, tenang, sayangi isteri, sayangi anak dengan penuh kasih sayang. Okay? Baik, pada ibu mertua yang jenis macam ni, apa pula Faisal nak pesan? Kepada ibu mertua tu, saya tiada pengalaman pula je. Mau bagi. Memanglah Faisal dapat mertua yang bagus. Jadi saya sukar menjiwai itu kepada keadaan tu. Tak apa, yang penting kita nak pesan lah. Ibu mertua ke, bapa mertua ke, kita kena jadi orang tua kepada dua-dua anak dan menantu. Betul. Jadi ada yang tak kena, boleh tegur sebagai anak. Tapi jangan sengaja mencari salah. Kerana kita tak suka menantu kita, semua dibuat salah. Itu tak betul. Sampai keluar apa peribahasa ke apa nama, sindir anak pukul menantu tu. Dia tidak ada istilah begitu tu. Anak menantu itu juga adalah anak kita tu. Sebab itu pilihan anak kita. Jangan kerana kita tak bersuka dengan menantu, kita buat gaya begitu. Itu bukan ibu dan ibu mertua yang baiklah. Baik, kita terus berdoa kepada kawan-kawan kita yang begitu. Belajar, hubungi kaunselor. Kalau tidak tenang, hubungi kaunselor untuk dapatkan ketenangan. Sebab tak boleh cari orang lain kan, kerana telefon cari kaunselor lah. Kaunselor beri dengan tip-tip untuk menenangkan jiwa. Belajar, kenal balik soal-soal agama. InsyaAllah. Faisal ingat tak Haji punya pesanan dulu, kalau kita dalam kehidupan ini lalui kehidupan dengan melaksanakan apa yang pernah Haji beri dan bincang dengan kawan-kawan kita, iaitu puasa cinta dalam kehidupan. Sebab Haji percaya kalau semua kita lalui kehidupan mengamalkan puasa cinta sebagaimana yang pernah Haji garap dulu, insya-Allah tidak akan ada suami begini, tidak akan ada mertua begini. Apa pandangan Faisal? Daripada CINTA tu, kita ambil mana-mana saja untuk dikaitkan dalam kehidupan kita, sama ada dalam rumah tangga, pelajaran. Saya ambil yang tengah-tengah lah, N, niat. Okey. Bagaimana niat kita ini kalau dalam konsep yang formal itu disebut apa, kita punya matlamat bani. Matlamat misi macam mana kita mencapai matlamat kita itu daripada niat kita. Kita mau di mana hala tujunya. So itu kalau kita jelas dengan apa yang kita mau itu, insya-Allah
bila kita apply dalam kehidupan, kita akan sentiasa tenang lah, sentiasa tenang. Sejahtera kita punya emosi. Itu baru N tu. Yang faham saya punya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kisah benarnya. Okey. Ya, teruskan. Kalau ceria tu confirm lah. Memang kita bila kita menceriakan diri sendiri, kita akan dapat ceriakan orang lain. Kemudian ikhlas. Masya Allah, nilai yang cukup hebat. Siapa pun kalau berbuat dengan ikhlas, kawini isteri dengan ikhlas, dengan penuh kasih sayang, dengan niat kerana Allah, jangan mendera, jangan menyiksa. Kalau seksa tak ikhlas. Okey, bagus sekali. Tidak betul. Faisal. Ya, Haji. Okey, baik. Kita pergi sikit balik kepada corona ni. Corona. Pada corona ni. Haji pernah terdengar satu ketika ada viral macam pasal satu kedua begitu, viral lagu daripada kumpulan Bimbo. Daripada kumpulan Bimbo Indonesia tentang corona. Indonesia tu. Bila Haji dengar, oh bagus betul liriknya, memang dibuat khas untuk corona lah. Antaranya dia sebut corona datang untuk mencuci dunia. Corona datang kerana Allah Tuhan yang hantar untuk mencuci dunia, nak apa kita panggil kesombongan manusia ini, untuk menyedarkan kesombongan dan keegoan manusia. Membetulkanlah ramai manusia ni, dia betulkan, kembalikan ke fitrah, macam itulah. Masya Allah. Macam betul ini Tuhan hantar corona ini untuk memperingatkan kita lah kan. So, apa pandangan Faisal tentang kehadiran corona ini? Keadaan corona. Okey. Di corona ni kita berpeluang menghargai apa itu kebebasan dan juga menghargai rezeki yang selama ini orang pandang macam remeh lah. Tapi dia betul lah, dia mengembalikan kita kepada fitrah ni, kepada fitrah manusia ni. Kita mau tapi pada masa sebelum ini, bila kita dibagi nikmat ini, kita kurang hargai. Contohnya macam kebebasan. Kebebasan untuk berjalan keluar rumah pun, untuk jogging, bersukan dan sebagainya. Sebelum ini orang tidak hargai pun. Tapi bila ada PKP, diperintah PKP sebab corona ini, manusia tiba-tiba merasa untuk keluar rumah itu pun satu kebebasan. Bukan lagi berjalan-jalan melancong, itu bukan lagi satu keperluan. Tapi untuk keluar rumah itu adalah satu keperluan yang mau dipenuhi pada masa ini. Rogers kata dalam keperluan fisiologi kah? Untuk dipenuhi dulu. Jadi apabila berlaku PKP ini disebabkan oleh corona, manusia lebih menghargai kita punya benda-benda yang dipandang remeh sebelum ni. Contohnya kebebasan, cari rezeki itu kalau dulu boleh kita cari jalan macam mana ni kan, tapi lepas perintah ini baru kita nampak pula ada pula orang-orang di luar sana yang bukan berpendapatan tetap, yang terpaksa hari-hari keluar rumah untuk mencari rezeki. Jadi kita sentiasa bersyukurlah. Itu kisah benar ya. Kisah benar. Tapi guru-guru kita bersyukurlah sebab guru-guru walaupun tak belum kerja, kita ada sumber pendapatan yang tetap kan? Tetap, bergaji tetap, tidak dipotong. Okey, macam kawan-kawan kita yang memang orang berniaga, Haji pun syukur ada sikit duit pencen. Dapatlah tampung keluarga dengan duit pencen. Tapi dalam ahli keluarga Haji, anak-anak Haji semua orang berniaga. Sekarang tak dapat berniaga. Tak dapat macam urusan umrah haji tak dapat nak laksanakan. Kita punya urusan butik dan sebagainya tak dapat laksanakan. Motivasi tu pun dah tak dapat jalan semua. Rawatan-rawatan tak jalan semua. Haji tak ada duit lah sekarang. Tapi syukur sebab kita ada sedikit ganjaran pesara, tapi dalam masa yang sama kita sudah bersedia mental, fizikal dan spiritual. Itu balik pada fitrah yang Faisal sebut tu, cantik sekali. Maknanya betul, corona datang ini memang Allah nak ingatkan kita manusia tentang
kesilapan masa lalu yang pernah kita semua buat. Betul kan? Betul je. Bila sekarang tak dapat pergi masjid, baru ramai yang dapat rasa seronoknya ke masjid. Rindunya dengan masjid. Betul kan? Betul. Kalau dulu walaupun masjid boleh pergi, dekat rumah pun dia tak pergi. Dalam Facebook bukan main lagi pagi-pagi. Salam subuh, salam tahajud. Tapi bila kita pergi masjid yang tempat dekat dengan rumah dia, tak nampak berupa dia. Kisah benar je. Kisah benar. Jadi inilah nak menunjukkan corona sekarang, Allah datang kan corona untuk tegur kita manusia. Kalau selama ini kita pakai banyak topeng, Faisal pun faham maksud topeng manusia kan? Bukan diri yang sebenar, bukan real self, tapi ID self. Bila keluar kita macam Haji pergi ceramah dengan gaya yang hebat, semua baik-baik. Di rumah topeng lain, dengan isteri topeng lain. Dalam bilik bergaduh, kat luar tunjuk kasih sayang. Di banyak topeng-topeng. Sekarang bila duduk kat rumah, dah tak boleh tukar topeng dah. Itulah topengnya. Kalau topeng. Itulah topengnya. Kalau cepat marah, marahlah itu. Cepat pemanas lah itu. Mudah stres lah itu. Tetapi corona mengajar kita sekarang. Jadi saya nak ulas lagi balik yang Faisal sebut. Kembali kepada fitrah. Kita ini semua orang baik. Kembalilah luruskan laluan hidup kita menjadi orang yang berjalan di pihak yang benar. Haji nak sebut. Haji pernah sebut. Siapapun kita melalui 3 fasa kehidupan. Fasa pertama ialah the past yang sudah berlalu. The past is history. Sudah jadi sejarah. Jadi sejarah. Okey. Yang baik direnung-renung untuk kita teruskan. Dosa lalu yang pernah kita perbuat, gaduh dengan orang, dengki, dendam semua, jangan dibuat lagi. Sebab ramai yang dendam, ramai yang suka mengaibkan orang, ramai yang suka gaduh dengan manusia lain. Itulah kerana Tuhan datang ke corona. Nak ingatkan kita. Jangan buat lagi. Kemudian kita berada di fasa kedua. Fasa here and now, the present. Sekarang hari ni. Fasa sekarang. Kena terima hakikat sekarang berada dalam PKP. Tak boleh keluar, duduk kat rumah. Tak boleh berurusan seperti biasa. Tetapi mari kita buat yang terbaik. Jangan pula kata nantilah tunggu PKP selesai. Nantilah tunggu semua kita boleh bekerja semula. Sebab kisah benarnya, fasa ketiga esok, the future is mystery. Esok belum tentu. Belum tentu. Sebab ramai sudah tak dapat jumpa esok, sudah meninggal kan, walaupun bukan COVID. Betul? Maka hari ini gifted, anugerah daripada Tuhan, daripada Allah untuk hari ini buat yang terbaik. Maka kebetulan kita dalam PKP, bulan Ramadan pula. Nah, inilah masanya buat yang terbaik, muhasabah diri, sayangi isteri, sayangi anak-anak, sayangi ibu. Inilah kalau orang tua di rumah kita sakit, inilah masanya. Tunjukkan kasih sayang kita pada ibu bapa yang tua yang sedang sakit. Selama ini duduk harap orang gaji, duduk harap ibu, duduk isteri yang angkat ibu bapa konon kan. Sekarang buat yang terbaik. So, Faisal, apa pandangan Faisal tentang situasi PKP ini, bila akan berakhir, apa harapan Faisal? Okey. Harapannya untuk PKP ini saya berharaplah rakan-rakan guru dan juga saudara-saudara jugalah rakan-rakan sahabat-sahabat semua supaya kita ini bersedia dengan perubahan semasa PKP ini dan juga selepas PKP nanti. Seusai PKP, kepada yang bekerja kita akan melalui satu pengalaman baharu. Kalau sebelum ini boleh bersalam, selepas ini pergi kerja dia cuma angkat di sini nih, salam apa nama ni? Salam new norm ke ataupun salam PKP. Kalau di pejabat sini, di jabatan sendiri masuk lift cuma 4 orang satu kali. Iyalah, tak boleh salam tangan lah. Mesyuarat isyarat sajalah. Mesyuarat pun semua main apa ni, pakai online ni. Kemudian kalau boleh masa inilah, bukan lagi kalau boleh, Jabatan Kesihatan sudah lama iklan kempen supaya naik tangga. Sekarang inilah masanya kita gunakan tangga.
Itu kalau di pejabat. Kalau di sekolah nanti selepas ini guru-guru tidak akan berjumpa lagi dengan perhimpunan sekolah. Mungkin merindui bukan setakat sekolah, perhimpunan sekolah juga dia rindu, kelas yang ramai itu juga dia rindu, tapi selepas ini murid sudah tidak ramai. Kalaupun ramai, ada dalam kelas mungkin muka sudah bertutup. Sikit-sikit gosok-gosok tangan, cuci tangan. Itu persediaan-persediaan yang kita akan hadapilah selepas PKP nanti. Perkara-perkara nampak juga apa yang menarik juga saya lihat sepanjang PKP ini, Tuan Haji. Orang-orang ini hampir setiap hari saya nampak rakan-rakan ataupun saudara-saudara yang mempost, mengupdate dorang punya pergerakan, membantu orang-orang yang susah ini. Orang-orang yang pada hantar bekalan bantuan beras dan sebagainya tu. Dan ini ada yang baiklah untuk dilihat sepanjang PKP ini. Kebetulan mungkin puasa hikmahnya. Hikmah dan kebaikan. Yang lebih kenal siapa yang memerlukan bantuan. Ramailah sama orang persendirian atau NGO ni, semua suka bagi bantuan. Alhamdulillah lah, ini yang positif. Ini orang-orang yang ada kuasa cinta dalam kehidupan mereka. Ya je. Hablum minallah, hablum minannas. Kerana Allah kita sesama manusia, dia tidak akan merosakkan manusia, tidak ada dengki, tidak ada iri hati. Faisal, sikit lagi. Kita ada masa lagi lebih kurang 6 minit. Okey. Ditulis di sana, guru cemerlang, pelajar terbilang, sekolah dijulang. Apa harapan? Bila nak sekolah belum tahu, belum lagi. Bolehkah tercapai hasrat kita? Guru-guru nak cemerlang, nak terbilangkan pelajar, nak sekolahkan, nak dijulang sekolah ini, sedangkan sekolah belum dibuka, apa harapan? Harapan ini selepas PKP ini ini bukan pendapat profesional lah, secara peribadi lah dulu lah je saya boleh bagi. Apabila PKP ini dilaksanakan, pengumuman UPSR dibatalkan, PT3 juga dibatalkan, cuma ada SPM. Ini melihat kepada bahawa pencapaian akademik itu bukannya berdasarkan peperiksaan semata-mata. Kita sedang mula melihat bahawa pembelajaran ini mau menjadikan murid kita ini tahu sebenarnya mencapai tahap minimum, bukan lagi mau melahirkan murid-murid pandai. Jadi pengukuran untuk sebagai guru cemerlang ini akan dikaji semulalah, bukan lagi kalau dulu guru cemerlang menghasilkan murid yang hebat itulah guru-guru cemerlang. Kemudian pelajar terbilang ini adalah murid-murid yang mendapat keputusan, mendapat cemerlang, beasiswa sampai peringkat yang lebih MARA ataupun Yayasan Sabah yang kalau di Sabah ni kan, dan sekolah ini akan ada rating dia, ada mana sekolah terbaik. Ada sekolah-sekolah yang akan diletak walaupun telah diamanatkan oleh mantan KPPM dulu, jangan buat rating sekolah, jangan buat penggradan mana sekolah terbaik. Tapi itu agak berlangsung juga masih. Cuma selepas PKP ini, apabila PKP ini berlaku, apa yang diminta oleh mantan KPPM itu terus terjadi. Inilah tidak ada peperiksaan, tidak ada pendidikan begitu. Maknanya kehadiran COVID-19, Tuhan hantar corona supaya manusia, semua kepimpinan yang menggarap sistem pendidikan benar-benar faham. Bukan itu matlamat sebenar. Peperiksaan itu bukan menjadi keutamaan lagi. Pendidikan Tahniah. Bagus. Jadi kita bermula sekarang bukannya nak penting pada EQ saja. Kita nak IQ-nya, EQ-nya. Bagus. Ini hikmah dia. Jadi baguslah corona datang, tapi sedih juga kita ni. Kita mau corona segera pulang kan? Baik, mudah-mudahan pesanan terakhir Faisal sebagai pegawai di pendidikan, walaupun secara peribadi bukan mewakili pengarah kan, ini peribadi, pesan kepada kawan-kawan kaunselor di daerah dan juga guru-guru, persediaan untuk meneruskan kehidupan sebagai guru kalau belum lagi dapat pergi sekolah, iaitu mengajar secara online daripada rumah dan sebagainya. So apa pesanan dan harapan Faisal? Okey, kalau pesanan saya secara peribadi, mula-mula sekali tolonglah jangan menjadi ejen untuk menyebarkan berita palsu lah. Bagus.
Berita palsu itu yang pertama, sebab kehidupan kita hari-hari pegang telefon, pegang laptop, berdepan dengan ni. Jadi kita terdedah lah untuk itu. Dan untuk makluman, sebenarnya kita boleh didakwa mengikut Seksyen 505 lah. Saya baca-baca sikit ni tentang berita palsu ni, dan kanun keseksaan dia kata, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia bila menyebarkan berita palsu. Jadi tolonglah jangan itu, jangan sebarkan. Kemudian dari segi pengajaran secara online ini, tolonglah fahami kita punya murid ini dan juga kita punya ibu bapa juga. Kalau kita mau bagi kerja, jangan kita sampai akhirnya kita stres sendirilah sebab kita mau menuntut untuk dapat seperti yang kita mahu di dalam kelas itu. Dan kena kita tahu di dalam grup WhatsApp kita itu, bukannya kita bercakap dengan murid-murid saja. Walaupun ayat kita itu kita tujukan kepada murid, tapi yang membaca itu terlebih dahulu adalah bapa. Jadi kalau biasa di dalam kelas itu kita cuma arah murid, kamu mesti buat begini. Tapi kali ini ada bapak-bapaknya di situ baca, kena take balance lah juga. Jangan terlampau kita mengharap ini untuk murid ni, ibu bapa jangan masuk campur. Dia tidak akan berlaku begitu sebab bapa yang akan pantau secara direct kali ini tentang anak-anak gitu. Bagus. Pesanan yang bagus sekali. Mana guru kena bersedia untuk hadapi cara mengajar pelajaran dan pembelajaran anak baru. Bila grup WhatsApp, anak-anak bukan semua yang pandai, mungkin bapa yang bantu kan. Bapa pun ada lihat semua. Jadi bertindaklah, berkomunikasilah dalam online itu secara hebatlah, walaupun dengan tulisan, menggambarkan wajah guru yang hebatlah, yang penuh dengan kasih sayang lah. Bagus sekali. Respect guru. Okey. Okay, Faisal. Kawan-kawan kita, Aswina Saibin, Assalamualaikum Tuan Haji dan Tuan Faisal. Aswina kata kuasa cinta yang penting. Bila dengar kuasa cinta, ingat Tuan Haji terus. Aswina. Terima kasih Aswina. Terus bercinta Aswina. Haris Idris, terima kasih ikut. Nurmazi, Alhamdulillah, terbaik cikgu. Lain je masalah, lain ada masalah sikit, sangkut-sangkut. Minta maaf lah. Mungkin Haji pun tak apa pandai hal-hal lain ni kan. Itu aja serah pada Allah sajalah. Okey, Linda ni. Linda bagi pesanan. Bagus, kaunselor Linda aktif. Apa pesanan kaunselor Linda? Apapun yang berlaku, profession kita sebagai guru tidak akan pernah berubah. Walaupun kita akan berhadapan dengan norma baru dalam pendidikan, semoga guru-guru di seluruh negara akan lebih kuat selepas corona pergi. Wah, pesanan yang sangat bagus. Kita terima kasih. Terima kasih Ustazah saya tadi. Kami sihat, Faisal pun sihat. Terima kasih Tuan Segaring. Kawan hebat kita ni, pegawai guru besar. Saya ingat dia kuasa berubah dia punya moto. Jadi cantik. Sekarang lah dia atur. Memang berubah lah. Dia sudah bersedia untuk berubah. Tahniah Tuan Segaring, Ainun, tahniah semua. Jadi kita nak sebut tadi yang Faisal sebut, Linda pun pesan, kita kena hadapi era norma baru kehidupan. Terus lihat di depan yang apa yang kita yang boleh buat di depan yang luas terbentang. Jangan lagi dihantui oleh masa lalu. Jangan lagi dihantui oleh masa-masa lalu yang Haji sebut sebagai sampah-sampah kehidupan yang dulu. Jangan dibawa lagi. Yang kita nak bawa ialah yang wangi-wangi, yang baik-baik untuk sekarang, dan kita nak kembangkan lagi wanginya, cantiknya dalam masa PKP menjadi orang yang lebih hebat. Tahniah Tuan Faisal. Baik, kita sudah sampai pukul 11.30 walaupun ramai kawan-kawan tengah menengok lagi. Cukuplah dulu sebab Faisal pun nak berehat. Nanti kita akan ada masa lagi. Okey, pesanan terakhir Faisal. Terima kasih. Pesanan terakhir Faisal dalam memeluk emosi warga pendidik supaya semua warga pendidik tenang, bersedia, tak sabar nak kembali ke sekolah. Tapi sebelum kembali bersedia segalanya. Apa pun yang akan berlaku, kehidupan dan pembelajaran untuk anak-anak tak akan dilupakan. Sila Faisal. Betul. Okey, pertama sekali kalau kita ada apa-apa yang perlu dikongsi dengan orang, kalau kita ada apa-apa isu lah kan, carilah orang untuk berkongsi. Orang jangan cari tiang, jangan cari di untuk berkongsi nanti dia penting. Dan orang jangan tanya Google saja. Kalau Google dia jawab dari sudut yang lain sudah tu. Bagus, teruskan.
Cari orang yang betul-betul yang boleh kita percaya satu, kemudian dia boleh memberi pandangan yang bernas lah. Beri pandangan yang bernas, mungkin konselor orang ataupun orang-orang yang kita percaya ini, mungkin suami kita, orang yang terdekat dengan kita. Jangan ada apa-apa isu kita tanya kepada FB. Confirm lah, netizen ni kadang-kadang umur 13 tahun pun ada akaun FB. Kalau umur 13 tahun punya pandangan ini, dia bilang tujuan bangunan, dia tu jawapan dia. Dia ada kan bagi yang di luar pemikiran kita. Jadi kena pilihlah orang-orang yang boleh bagi nasihat kepada kita, boleh bagi profesional lah, yang profesional lah. Yang profesional yang paling penting, sebab dia boleh mungkin berdokumentasi dan sebagainya. Mungkin bagus sekali. Kesempatan ni je saya mau ucap terima kasihlah kepada semua frontliner. Frontliner. Kepada rakan-rakan kita, rakan-rakan guru kita yang pasangannya pula frontliner. Ini ada juga begini. Iyalah. Lama tidak jumpa suami, dia bilang, sebab suami kerja di hospital, tidak balik ke rumah. Termasuk Faisal lah. Ada. InsyaAllah semua jumpa. Baik, betul. Kita pun nak ucap tahniah dan syabas kepada barisan kepimpinan negara, pada frontliner, doktor, jururawat, pembantu hospital, polis, tentera, ada yang telah terkorban dalam melaksanakan tugas ini. Kita tahniah kepada keluarga mereka, kita doakan terbaik, mereka mati syahid atas perjuangan ini. Mari kita sama-sama doa, moga corona ini segera pulanglah. Ni saya nak baca nasihat daripada Tuan Salgaring. Dengar ya, tuan-tuan dan puan di luar, Tuan Salgaring pesan ini, guru besar hebat. Kuasa berubah ini, mesti berubah sekarang. Okay? Mengurus perubahan ke destinasi cemerlang. Jangan lagi duduk sedih, bingung-bingung, tak tahu nak buat apa, sedih dengan apa yang berlaku, maka takkan ke mana. Kuasa berubah kata mengurus perubahan ke destinasi cemerlang. Buang sampah-sampah kehidupan, pandang masa depan yang lebih luas, teruskan kehidupan dengan landasan yang benar. Okey, Faisal. Tadi sebelum Haji tutup, terima kasih banyak kepada Faisal. Kita dapat berkongsi, moga-moga ada manfaatnya, kalaupun tak banyak. Sebab kita bukan orang yang ada harta. Kita orang bukan yang ada wang dan ringgit untuk kita bantu secara fizikal, secara wang dan segalanya. Syukur Allah beri sedikit kita ilmu dan Allah hantar kita menjadi kaunselor. Terima kasih Faisal, selama Haji bertugas sebagai Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling dulu. Faisal adalah orang kanan Haji yang telah memberi kekuatan, kejayaan kepada Sektor Psikologi dan Kaunseling, dan momen-momen waktu Haji bersara yang Faisal dan kawan-kawan atur masih lagi dalam kenangan Haji, sangat indah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan Haji ingat lagi program yang Faisal dan kawan-kawan kaunselor seluruh daerah, terima kasih semua yang atur, kita buat bersama semua. Dr. Roziati SUB pada ketika itu datang, program terakhir kita di Kundasan Girana, yang Tuan Jusli jadi tuan rumah. Itu momen yang sangat indah. Haji merasakan betul-betul kaunselor rakan-rakan Haji betul-betul menguasai, mengamalkan kuasa cinta yang Haji beri dengan penuh kasih dan sayang. Haji ingat lagi makan langsatnya, makan rambutannya, barbecue di resortnya, di tempat yang Faisal atur. Walaupun hujan malam, kita bergembira. Dan yang paling bagus ialah kita buktikan kepada pegawai-pegawai kita, setiap bahagian dan pegawai kita daripada Kuala Lumpur, mereka gembira melihat kesatuan orang kita di Sabah. Itulah hebatnya. Tahniah pada orang Sabah, walaupun diversity but still unity. Kita menyeru kawan-kawan kita seluruh Sabah, mari, walaupun kita pelbagai bangsa dan suku kaum, kuasa cinta yang kita bawa tidak mengenal bangsa, tidak mengenal agama. Mari kita bersatu, mudah-mudahan Sabahlah yang akan menjadi negeri pertama tamat menang dalam peperangan melawan COVID-19. Mudah-mudahan ya. Okay, akhir sekali, Faisal, ada sebelum Haji tutup, saya tak nak sebut apa, sebelum Haji tutup. Kan kaunselor kan begitu, bagi ruang. Ucap selamat hari pekerja mungkin sudah lepas, tapi tidak apa, masih boleh lagi. Hari Raya, Hari Keamatan, selamat bercuti, 7 hari bulan, Hari Wesak. Selamat bercuti, hari Khamis. Okey.
bercuti dari rumah, bukan bekerja dari rumah masa tu. Sebab memang cuti di Sabah. Itu je lah. Hari Raya selamat berpuasa ya kepada Tuan Haji juga dan semua rakan-rakan. Terima kasih sebab perlawanan dalam bual bicara ini, Tuan Haji. Mestilah sebab kita dapatkan ilmu daripada Faisal. Ya, je. Bila nak ambil PhD? InsyaAllah, Tuan Haji. Baru riki-riki subjek. Kamu orang muda ya. Tolong doakan Haji supaya sihat, boleh meneruskan tabur bakti. Dengan ilmu yang kita ada, kita tak ada duit, kita tak ada harta, tapi kita terus tabur bakti kita melalui ilmu yang kita ada, psikologi dan kaunseling. Yang penting kita mengubat jiwa dan emosi manusia. Dan terus berdoa ya, kita seru supaya corona pulang ya. Corona sudahlah, lama sangat ni. Corona pulang ya, jangan kau datang lagi. Insaf sudah ni, insaf. Kami insaf sudah ni. Corona cukup-cukuplah, sedih sudah kami, insaf sudah ini. Corona pulanglah, kami guru-guru nak ke sekolah, nak mengajar anak-anak. Kami yang berniaga, nak cari rezeki. Sebab kami tahu Allah pesan, bercari rezekilah kamu, berusahalah kamu, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi kami nak cari rezeki, sebab kami nak beribadah kepadamu ya Allah. Dan Tuhan pesan dalam masa yang sama, beribadahlah seolah-olah kita akan mati esok. Maka itulah, ingat kuasa cinta sesama manusia. Suami jangan jahat, isteri jangan nakal, ibu jangan jadi tak baik, berkasih sayang kita. Maka tutup dengan kuasa cinta kita. Dan apa Faisal? Mari bangun pagi-pagi, duduk kat rumah, senyum semua. Kerana kita ceria. Ceriakan diri dan keluarga. Kita senyum, orang ceria senyum. Bila senyum, kita gembira dan menggembirakan orang lain. Buat dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Sebab orang nampak kalau senyum itu pura-pura kan? Senyum dengan ikhlas. Orang lain pun tengok gembira. Niat kerana Allah. Dapat pahala. Pahala. Kemudian, selama PKP, sudah muhasabah diri, puasa, taat perintah Allah. Jangan buat jahat lagi yang dulu. Buat yang terbaik untuk kita sampai syurga. Maka ACINT. Amalkan. Jangan cakap saja. Amalkan. Betul je. Okey, tahniah Faisal. Mungkin saya kena baca ni nasihat terakhir Linda. Tahniah juga kepada guru-guru di seluruh negara yang sedang berjuang untuk mengajar secara online. Supaya orang yang mendengar, masyarakat yang mendengar faham tugas guru. Ini orang yang dengki dengan guru, dia kata guru duduk diam kat rumah dapat gaji. No. Gaji guru sedang mendidik secara online. Guru tak pernah duduk makan gaji buta. Saya kena bela guru sebab saya sudah 30 lebih tahun menjadi pendidik, menjadi konselor. Saya tahu jiwa guru selamanya. Tolong, thank you. Kuasa cinta selamanya. Terima kasih Linda. Mari kita terus bercinta dan kita terus berdoa supaya Allah hantar kembali corona pulang dan Allah hentikan wabak ini segera. Kami semua sudah insaf. Kita sudah sedar tak mau lagi buat dosa sebab kita tahu mungkin esok kita akan mati. Boleh Faisal? Ya, betul. Boleh. Boleh kita tamatkan sekarang? Okey. Faisal kena buat dulu kuasa cinta dekat rumah. Ada peluk bini? Tadi pagi memang ada peluk. Peluk biasalah puasa ni. Yang lebih-lebih. Ya, tidak je, memang biasa-biasa saja. Tahu ada ilmu peluk biasa-biasa kasih saya dengan anak. Amalkan kuasa cinta dalam kehidupan. Hablum minallah, hablum minannas. Ya Allah, panggillah corona pulang. Corona pulanglah. Jangan kau datang lagi. Haji dah rindu nak pergi haji dan umrah ni. Baik, thank you Faisal. Terima kasih. Sese Nandre. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Ya, boleh je. Terima kasih pada semua rakan-rakan yang join kita punya live. Nanti tengok jadual di Facebook MBK Dynamic Consultant. Haji ada beberapa lagi sesi dengan panel-panel yang lain selepas Faisal. Ada DJ radio, ada Ustaz, nanti dengan Ustaz Ni Anwar, Haji jemput. Ada dengan kaunselor pakar yang penulis buku terapi kejiwaan, Dr. Mariam. Ada dengan Mas Farid nanti pakar hipnoterapi lagi. Baru-baru ni Haji bersiaran dengan mantan bos kita, Datuk Dr. Roziati. Sambil live dia boleh sebut dia ingat Faisal lah.
Ya, betul. Salam pada Faisal. Itu antara ketua kita yang hebat ya. Terima kasih. Dan lain-lain lagi. Ada lagi nanti kita punya rakan-rakan panel yang lain. Kita tengok jadual di MBK punya konsultan, ada tarikh-tarikhnya, dan kita jumpa live bersama Haji lagi. Mari kita sama-sama berjuang untuk demi negara dalam kapasiti yang kita boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey Faisal, bolehlah kalau Faisal nak pergi makan ke? Okey je. Okey. Selamat berpuasa, selamat puasa. Selamat buka puasa. Nanti kirim salam semua. Kirim salam semua kawan-kawan kaunselor. Kirim salam pengarah pengarah. InsyaAllah saya jumpa nanti di depan. Kirim salam dia. Okey, dia orang baik. Baik. Kita bersiaran tutuplah ya, insya-Allah. Okey. Terima kasih semua. Bye bye. Jumpa lagi. Insya-Allah.